Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kuliah KLC 3 Penghayatan Etika dan Peradaban, kumpulan 3. Nama saya Muhammad Muizzuddin bin Muhammad Rizal, nombor metrik 1201615. Dan pada hari ini kami akan membincangkan tajuk tugasan kami iaitu kerutuhan moral dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaian. Manusia semakin hari semakin rakus mengejar arus pemodenan dan kemajuan duniawi. Dalam pada masa itu, kita hampir terlupa tentang pembangunan rohania yang seharusnya seiring dengan kemajuan duniawi. Sehubungan dengan itu, tidak hairanlah ramai masyarakat pada masa kini yang hanyut dengan arus pemodenan itu. Gejala keruntuhan moral merupakan satu isu yang sangat meruncing sekarang. Pelbagai kejadian yang amat merunsingkan itu berlaku di depan mata kita maupun di akhbar dan berita. Ia bukan sahaja berlaku dalam kalangan generasi muda dan remaja, malahan turut terpalit kepada golongan dewasa. Keruntuhan moral ini kelihatan semakin hari semakin meluas dan membimbangkan kita. Oleh itu, kami akan membincangkan tentang keruntuhan moral yang berlaku dalam masyarakat pasca moden dan strategi penyelesaian. Kajian kami ini dibuat merujuk kepada beberapa tujuan atau objektif. Antara objektif kajian kami ialah yang pertama, menyatakan definisi moral dengan jelas dan mengenal pasti jenis-jenis masalah sosial yang berlaku pada remaja di abad 21 ini. Yang kedua, menganalisa faktor-faktor yang menyebabkan mereka terjebak di dalam gejala yang tidak bermoral. Yang ketiga, menjelaskan kesan-kesan yang berlaku dari sudut jasmani dan emosi terhadap remaja serta menjelaskan cara dan solusi untuk mengatasi gejala yang tidak bermoral. Kajian kami ini akan memfokuskan kepada keruntuhan moral yang telah berlaku kepada masyarakat pasca moden di Malaysia. Perkara ini telah berlaku dalam arus pemodenan terutamanya kepada golongan remaja dan golongan dewasa yang kebanyakannya baru sahaja mendirikan rumah tangga. Seterusnya, kajian literatur. Wajah moral adalah bermaksud gambaran nilai-nilai moral yang wujud pada pasca moden. Gambaran nilai-nilai ini diterjemah menerusi watak nilai diri, jati diri dan perlakuan individu dan masyarakat secara menyeluruh. Kajian mendapati latar belakang diri sendiri, rakan sebaya dan ahli keluarga merupakan pengaruh utama dalam kehidupan seseorang. Selain itu, hasil kajian juga mendapati pengaruh media massa juga merupakan peranan yang penting dalam menentukan pembangunan kebendaan dan mental masyarakat. Seterusnya, kajian mendapati ketiadaan jati diri yang berteraskan agama dan ilmu agama yang cetek di kalangan rakyat di negara ini menyebabkan berlaku pelbagai kejadian sosial seperti bunuh diri, minum arak, menagih dadah, berusia dan sebagainya. Berdasarkan kajian juga, kehidupan generasi baru yang inginkan kehidupan yang bergaya dan berteraskan hawa nafsu menyebabkan mereka terikut dan mengabaikan perkara yang lain. Akhir sekali, hasil kajian juga mendapati sikap masyarakat yang tidak ingin mengambil tahu dan mengambil berat dengan gejala sosial seperti hubungan bebas antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram di tempat awam yang menyumbang kepada krisis akhlak masyarakat. Seterusnya, metodologi kajian. Berikutan pandemik COVID-19, kajian kami menggunakan metodologi secara perpustakaan dalam talian sahaja, iaitu kajian yang tidak melibatkan aktiviti di lapangan. Cara ini adalah terhad dari segi maklumat yang berkaitan dengan tajuk kajian, memandangkan kajian ini hanya bergantung kepada bahan-bahan rujukan sahaja. Beberapa perpustakaan di alam maya yang digunakan untuk mencari rujukan, antaranya Perpustakaan Universiti Sains Islam Malaysia, untuk mencari artikel dan jurnal yang dikaji oleh pengkaji yang lepas. Kebanyakan kajian telah dijadikan artikel atau jurnal dan diletakkan di alam maya. Selepas bahan-bahan rujukan yang berkaitan dijumpai, kami mula membaca dan meneliti setiap artikel atau jurnal yang ada dalam rujukan itu. Maklumat-maklumat itu mestilah berkaitan dengan tajuk kajian. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya yang akan menerangkan tentang definisi dan konsep moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa binti Muhammad Kamal. Saya akan menjelaskan tentang definisi moral dan moral mengikut perspektif Islam dan Barat. Moral berasal daripada perkataan Latin iaitu mors yang membawa maksud cara. Dalam bahasa Latin pula adalah moralitas atau morality yang bermaksud cara, perwatakan dan tingkah laku yang diterima. Menurut Kamus Oxford Advanced Learners edisi ke-6, moral bermaksud kesedaran tingkah laku yang betul dan salah, apa yang perlu dipatuhi dan ditinggalkan serta ia bersifat praktikal.
Justru itu, moral adalah tingkah laku manusia sejajar dengan ajaran, peraturan, adat dan agama yang ditetapkan oleh masyarakat. Ajaran, peraturan, adat dan agama inilah yang akan menentukan bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Selain itu, moral juga melibatkan perhubungan manusia dengan alam semula jadi, hubungan dengan makhluk lain, perhubungan manusia antara manusia dan hubungan manusia dengan bukan manusia. Pertimbangan moral juga bergantung kepada suasana atau keadaan yang membentuk individu tersebut. Semua konsep ini merujuk kepada konsep tingkah laku yang terlibat dengan tingkah laku betul atau salah. Seterusnya adalah maksud keruntuhan moral. Menurut Kamus Dewan edisi ketiga, maksud keruntuhan adalah keadaan atau hal runtuh, kejatuhan, kerosakan dan kerobohan. Keruntuhan yang dimaksudkan dalam topik ini ialah keruntuhan moral masa kini. Individu yang tidak ada moral dalam diri mereka akan disebut amoral, yang bermaksud seseorang individu yang telah terpesong atau lari dari landasan akhlak yang sebenar atau tidak memiliki nilai positif di mata masyarakat lain. Keruntuhan moral juga dimaksudkan apabila mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang daripada ajaran agama Islam dan budaya masyarakat timur, seperti terlibat dengan seks bebas, berhalwat, lari dari rumah, penagihan dada dan minum minuman keras. Seterusnya, menurut perspektif Islam, moral dan etika merujuk kepada akhlak. Akhlak adalah kalimah yang berasal daripada bahasa Arab iaitu nama yang bersifat jamak. Kata akarnya adalah huluk yang bermaksud perangai atau tingkah laku, kepercayaan atau pegangan agama. Manakala akhlak pula bermaksud moral atau etika yang baik. Justru, akhlak ini mencerminkan lahiriah dan sifat seseorang. Gambaran ini sama ada yang zahir atau batin boleh disifatkan dengan sifat yang terpuji atau sebaliknya yang tercela. Seterusnya, menurut Imam Al-Ghazali, al-khuluq ialah suasana kejiwaan yang mantap yang menunjukkan tingkah laku yang baik. Tapi jika berlaku sebaliknya, maka suasana kejiwaan itu dikategorikan sebagai akhlak yang buruk. Seluruh masyarakat di dunia ini dan pada bila-bila masa juga sentiasa menerima dan menyanjungi tinggi akhlak yang baik serta menolak dan membenci akhlak yang buruk dan keji. Seterusnya adalah moral mengikut perspektif barat. Menurut Immanuel Kant berpendapat bahawa setiap perbuatan manusia yang dikatakan bermoral ialah apabila bertujuan untuk menunaikan suatu tugas demi tugas itu sendiri. Baginya juga, melakukan perbuatan sebagai tugas termasuk dalam amalan moral semua manusia yang menjadikan rasional akal sebagai asas moral manusia. Menurut Kant juga, kebaikan sesuatu perbuatan dinilai berdasarkan pada hukum atau norma-norma moral atau nilai-nilai universal bukan pada akibat atau kesan perbuatan. Falsafah etika kan juga digolongkan dalam etika deontologi. Sebenarnya terdapat bermacam-macam falsafah moral yang menjadi pegangan masyarakat barat. Tapi falsafah moral barat juga boleh dikategorikan kepada dua asas, iaitu pertama, sistem falsafah moral yang berasaskan sekularisme yang membataskan aplikasi nilai moral pada urusan individu sahaja. Kedua, sistem falsafah moral yang menolak kepercayaan agama dan hari akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Mahfuzah binti Masmi Tajuddin. Saya akan menerangkan faktor keruntuhan moral dan masyarakat pasca moden. Salah satu faktor yang dikenal pasti yang menyebabkan keruntuhan moral iaitu perasaan ingin tahu dan ingin mencuba. Seperti yang kita ketahui, bagi remaja, khususnya mereka yang berumur 18 tahun ke bawah, pada usia ini, mereka mempunyai satu perasaan ingin tahu yang tinggi. Oleh itu, apa-apa sahaja perkara baru yang berlaku di sekeliling mereka akan mengundang perasaan ingin tahu dalam diri mereka. Secara tidak langsung, ia akan menyebabkan mereka terdorong untuk melakukan dan mencuba perkara tersebut. Perasaan sebegitu sebenarnya amat baik bagi mereka, namun ia akan mendatangkan masalah apabila mereka tiada panduan daripada orang yang sepatutnya seperti ibu bapa, keluarga, masyarakat, rakan-rakan dan sebagainya. Oleh itu, perasaan ingin tahu dalam diri remaja yang tinggi ini akan mendorong mereka melakukan sesuatu perkara tanpa berfikir baik atau buruk perkara tersebut. Faktor yang seterusnya iaitu pengaruh rakan sebaya. Seperti yang kita semua ketahui, setiap remaja kini mempunyai kawan. Kawan yang baik boleh membimbing mereka ke arah kebaikan.
Namun, jika mereka tersilap dalam memilih kawan, ia akan mempengaruhi mereka kepada perkara-perkara yang buruk. Selain itu, sikap masyarakat kini yang terlalu mempercayai kawan mereka turut menyumbang mereka ke dalam masalah sosial. Hal ini kerana mereka terlalu mempercayai setiap apa yang diperkatakan oleh kawan mereka. Seterusnya, mengikut kajian, pada usia remaja, mereka akan lebih rapat dengan kawan mereka berbanding dengan keluarga kerana mereka merasakan kawan mereka lebih memahami mereka daripada keluarga mereka. Oleh itu, rakan sebaya sangat mudah mempengaruhi seseorang remaja itu sama ada ke jalan yang benar atau ke jalan yang sonsang. Pengaruh media massa juga merupakan salah satu faktor yang mengundang kepada masalah keruntuhan moral pasca moden kini. Hal ini kerana pada zaman yang serba moden ini tidak dapat kita nafikan bahawa media massa amat penting dan berguna serta menjadi satu keperluan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini kerana media massa banyak memberikan kebaikan, namun terdapat juga sisi-sisi yang tidak baik yang boleh membawa seseorang itu ke arah yang negatif. Tidak semuanya apa yang dipaparkan di media massa memberi kesan yang buruk, namun ada segelintir program-program dan drama-drama yang memaparkan pergaulan bebas dalam kalangan masyarakat. Program-program reality TV serta rancangan-rancangan yang bersifat hiburan semata-mata, ia akan mempengaruhi masyarakat itu kepada sesuatu perkara yang tidak baik. Umpamanya, corak pergaulan remaja kini yang kurang sopan dan jauh dari nilai-nilai ketimuran, gaya hidup yang mengikut cara barat. Terdapat juga unsur-unsur lucah yang menggairahkan terdapat dengan mudah di pasaran kini sama ada dalam bentuk bercetak, CD dan sebagainya. Faktor yang terakhir iaitu kurang penghayatan agama dan nilai-nilai murni dalam kalangan masyarakat. Hal ini akan mendorong seseorang itu dikuasai oleh nafsu daripada menggunakan akal fikiran yang waras. Hal ini akan menyebabkan tahap iman mereka menjadi semakin lemah dan kosong. Dan sekiranya seseorang manusia itu lemah iman, mereka tidak akan takut dan tidak akan gentar pada hari pembalasan. Anak-anak yang tidak mendapat didikan yang secukupnya daripada ibu bapa mereka adalah kerana ibu bapa mereka sibuk bekerja. Seperti yang kita ketahui, lumrah ibu bapa adalah mendidik anak-anak dan mengasuh anak-anak mereka supaya menjadi insan yang berguna. Namun, dek kesibukan mereka bekerja, mereka tidak dapat menjalankan tanggungjawab mereka terhadap anak-anak mereka. Oleh itu, anak-anak mereka akan terumbang-ambing dalam dunia mereka sendiri dan seterusnya sesat dan memilih jalan yang sonsang dan tidak bertepatan dengan syariat agama. Kesimpulannya, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam membasmi segala permasalahan yang berkaitan dengan keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden ini. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Qurratu Aisyah binti Muhammad Nuranizam. Nombor matrik saya 1201617. Baiklah, saya akan menerangkan berkenaan dengan implikasi keruntuhan moral terhadap beberapa pihak. Umum mengetahui masalah keruntuhan moral pastinya akan mendatangkan kesan kepada beberapa pihak yang tertentu. Antara pihak yang akan terkesan ataupun antara pihak yang akan menerima implikasi daripada masalah ini adalah pihak individu, keluarga, masyarakat dan juga negara. Yang pertama, implikasi keruntuhan moral terhadap diri sendiri. Seseorang remaja pastinya berasa seronok ataupun berasa puas sekiranya mereka terlibat ataupun sekiranya mereka dapat melakukan masalah keruntuhan moral ini. Kadang-kadang mereka rasa terlepas daripada belenggu tekanan jiwa. Namun tanpa mereka sedar adanya implikasi yang perlu mereka tanggung terhadap perbuatan mereka. Yang pertama, mereka perlu menanggung stigma negatif daripada masyarakat. Masyarakat pastinya akan mudah menghakimi dan menilai mereka serta mengata mereka dengan bermacam-macam perkataan. Yang kedua, mereka mungkin agak sukar mendapat peluang pekerjaan. Hal ini kerana kebanyakan syarikat di negara kita ingin menjaga reputasi dan juga nama baik syarikat. Oleh itu, mereka enggan mengambil pekerja yang mempunyai rekod jenayah ataupun yang merupakan bekas banduan.
Yang ketiga, ia akan mendedahkan diri kepada masalah kesihatan dari sudut fizikal dan mental. Seseorang yang terlibat dengan gejala keruntuhan moral seperti seks bebas contohnya, mereka mendedahkan diri terhadap gejala AIDS ataupun HIV. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Yayasan AIDS Malaysia, pada tahun 2018, negara kita mencatatkan kadar peratusan yang agak tinggi iaitu sebanyak 58% berbanding 51% pada tahun yang sebelumnya. Dan kebanyakan remaja ataupun kebanyakan masyarakat yang mengalami masalah HIV ini berpunca daripada aktiviti yang tidak sihat seperti seks bebas, sumbang mahram, hubungan sejenis dan juga sebagainya. Dan yang seterusnya adalah contoh masalah kesihatan mental apabila mereka dihakimi oleh masyarakat, apabila mereka tidak mendapat peluang pekerjaan. Ini akan menyebabkan mereka berasa tertekan dan mudahlah mereka mendapat penyakit depresi ataupun tekanan perasaan. Seterusnya adalah implikasi keruntuhan moral terhadap institusi kekeluargaan. Kita mengetahui bahawa keluarga merupakan insan ataupun kelompok yang paling rapat dengan diri kita. Kita menghabiskan banyak masa bersama dengan keluarga kita. Oleh itu, keluarga yang harmoni amat penting dalam membentuk sasiah masyarakat itu sendiri. Namun, bayangkan bagaimana seandainya anggota keluarga ataupun ketua keluarga itu sendiri terjebak dengan masalah keruntuhan moral. Ia pastinya akan membawa impak yang besar ataupun impak yang tidak baik kepada ahli keluarga mereka. Institusi kekeluargaan akan menjadi porak-poranda sekaligus dapat menyumbang kepada kenaikan kadar penceraian di negara kita. Saban tahun, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia mencatatkan kadar penceraian yang tidak kurang banyak angkanya. Hal ini mungkin berpunca daripada ketua keluarga yang terjebak dengan masalah ketagihan dadah, judi, arak dan menyebabkan ataupun mendorong si isteri meminta si suami memfailkan penceraian kerana ingin membebaskan diri daripada belenggu neraka duniawi. Yang kedua, anak-anak yang dibesarkan di dalam keluarga yang bermasalah akan berasa kurang kasih sayang, tidak mendapat perhatian dan semua perkara ini akan membuatkan mereka berasa tertekan. Seterusnya, mereka mula mencari keseronokan dan juga mencari kebebasan di luar rumah. Sedikit sebanyak, mereka mula terjebak dengan masalah keruntuhan moral juga. Jadi, keluarga yang mempunyai masalah keruntuhan moral tidak mustahil anak-anak mereka juga akan mengalami masalah yang sama. Yang seterusnya adalah implikasi keruntuhan moral terhadap masyarakat. Di dalam isi ini, sukalah saya untuk menyebut satu syair Arab yang bermaksud sesuatu bangsa itu tetap hidup selama akhlaknya baik. Jika rosak akhlak bangsa tersebut, maka sirnalah bangsa itu. Kadar peningkatan jenayah yang meningkat di negara kita akan memberikan impak negatif terhadap keselamatan masyarakat. Masyarakat akan berasa tidak selamat, mereka akan mudah berasa gusar dan agak sukar untuk mereka membebaskan anak-anak mereka sendirian tanpa mereka. Jika dahulu anak-anak kecil boleh bermain bebas di sana-sini, namun kini tidak lagi. Ibu bapa mula berasa sangsi kerana kita tidak tahu pada masa ini kejahatan itu ada di mana-mana. Kadang-kala orang yang terdekat dengan kita boleh melakukan kejahatan pada kita. Dan rasa sangsi dan tidak percaya antara satu sama lain akan mula menebal di dalam diri bila mana kadar jenayah semakin meningkat, bila mana masyarakat mula berasa tidak selamat, mereka mula mencurigai antara satu sama lain. Dan sifat curiga inilah yang membuatkan kita susah untuk membentuk keharmonian dan perpaduan di dalam negara kita. Yang keempat adalah implikasi keruntuhan moral terhadap negara. Menurut Nambio Data Global, sehingga Julai 2020, Malaysia menduduki tangga keempat dari seluruh negara-negara di Asia Tenggara sebagai negara yang paling tinggi kadar jenayahnya.
Jika kita ikutkan ranking dunia, Malaysia berada pada nombor 26 daripada 133 negara yang diakses oleh Nambio Global Data, negara yang paling tinggi kadar jenayahnya. Dan ini sedikit sebanyak telah mencemarkan imej negara kita yang tercinta. Yang kedua, pelabur dapat melihat trend peningkatan jenayah di negara kita melalui laman global data yang saya sebutkan sebentar tadi. Peningkatan kadar jenayah yang berterus-terusan akan mengurangkan minat dan keyakinan pelabur untuk terus melabur di negara kita. Yang ketiga, kekurangan pelabur akan menyumbang kepada kemerosotan perkembangan ekonomi kerana sebahagian besar transaksi ekonomi di negara kita disumbangkan oleh para pelabur. Jadi seandainya pelabur enggan ataupun pelabur sudah tidak tertarik untuk melabur di negara kita, maka ia akan menyumbang kepada kemerosotan ekonomi. Dan kemajuan sesebuah negara itu terletak pada ekonominya. Apalah gunanya majunya sesebuah negara seandainya ekonomi negara tersebut berada di dalam satu tahap yang tidak memuaskan. Jadi sekiranya ekonomi negara sudah merosot, maka ia secara tidak langsung dapat menyumbang kepada kemunduran negara secara berperingkat. Lihatlah kesannya, hanya daripada keruntuhan moral masyarakat lalu membawa kepada peningkatan kadar jenayah, mencemarkan imej negara, mengurangkan keyakinan pelabur sehinggalah ia secara senyap mampu menjadi penyumbang besar kepada kemunduran negara kita. Terima kasih kepada saudari Qurratu Aisyah atas penerangannya sebentar tadi. Saya Nur Zahirah binti Muhammad Syahidan, nombor menteri 12-01616. Saya akan menerangkan langkah untuk mengatasi masalah keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden, dan saya akan menerangkan dengan lebih mendalam dan lebih jelas langkah yang wajar diambil oleh pihak kerajaan, badan bukan kerajaan dan juga masyarakat. Tiada penyakit yang tiada penawarnya, tiada masalah yang tiada solusinya. Demikian juga dengan masalah keruntuhan moral di zaman pasca moden ini. Pastinya ada langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah ini. Antara pihak yang memainkan peranan besar bagi mengatasi masalah ini adalah pihak kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat. Kerajaan ataupun pemimpin memainkan peranan tersendiri dalam menyediakan solusi untuk masalah ini. Kerajaan dengan usaha sama Kementerian Pendidikan Malaysia boleh menggubal undang-undang di peringkat sekolah sebagai langkah awal memupuk disiplin dalam diri anak kecil dan juga remaja. Pepatah Melayu juga ada menyebut, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kewujudan undang-undang yang agak ketat di sekolah akan membuatkan mereka lebih takut untuk melakukan kesalahan. Dan ini sedikit sebanyak mampu membendung mereka daripada terjebak dengan masalah keruntuhan moral. Tidak dinafikan, dari segi undang-undang juga kita perlu ada penambahbaikan. Pihak kerajaan boleh menaikkan lagi jumlah kompaun yang dikenakan sesuai dengan kadar jenayah yang dilakukan. Selain itu, kerajaan boleh menambahbaik pusat komuniti kerana pusat komuniti dijadikan sebagai tumpuan masyarakat bagi mereka mengisi masa lapang. Pelbagai aktiviti boleh diadakan di sana. Contohnya, bengkel mengedit video, kelas memasak dan menjahit. Dengan kewujudan pusat komuniti ini, masyarakat dapat mengisi masa lapang mereka dengan perkara yang bermanfaat sekaligus dapat mengawal mereka daripada terjebak dengan aktiviti yang membawa kepada keruntuhan moral. Kita lihat sebagai contoh, Kerajaan Negeri Johor telah mengambil langkah mewujudkan Tunku Ismail Youth Centre sebagai satu pusat untuk memudahkan orang muda di Johor, khususnya melakukan aktiviti yang bermanfaat. Kementerian Kewangan juga boleh memperuntukkan sejumlah bajet dalam belanjawan bagi mengadakan kempen kesedaran untuk mengekang masalah keruntuhan moral yang kian membarah di dalam masyarakat. Seterusnya, langkah yang boleh diambil oleh pihak bukan kerajaan. Kita sedia maklum di Malaysia kita mempunyai begitu banyak badan bukan kerajaan yang bergerak secara sukarela dengan membawa pelbagai agenda demi kemaslahatan agama dan negara. Kebanyakan badan bukan kerajaan ini memainkan peranan dalam mengadakan program kesedaran dan membantu
memberi sokongan mental dan fizikal kepada masyarakat. Ada di antara badan bukan kerajaan ini memberi sokongan mental dan kewangan buat banduan. Ada juga di antara mereka yang membantu memantau bekas penagih dadah supaya tak kembali terjebak dengan dosa-dosa silam. Pihak badan bukan kerajaan juga memainkan peranan yang penting bagi membantu dan menampal kelompongan pihak kerajaan dalam sesetengah perkara. Dalam menangani masalah keruntuhan moral, pihak masyarakat memainkan peranan dengan tidak berpeluk tubuh dan tidak mempunyai sikap individualistik semata-mata. Seandainya hanya pihak kerajaan dan badan tertentu sahaja yang berhempas pulas mengatasi masalah ini, ianya ibarat bertepuk sebelah tangan, dan bertepuk sebelah tangan tidak akan berbunyi. Oleh itu, pihak masyarakat janganlah berpeluk tubuh sekiranya ada di kalangan kita yang terlibat dengan masalah keruntuhan moral. Laporkanlah kegiatan mereka kepada pihak berwajib. Jika mereka sudah berubah, bantulah mereka dengan cara memberi sokongan moral dan mental dan tidak menghakimi mereka melalui keterlanjuran yang mereka lakukan pada masa silam. Sama-samalah kita berganding bahu membantu pihak kerajaan dan juga badan bukan kerajaan bagi mengatasi masalah ini demi keamanan dan kesejahteraan negara tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Firdaus bin Abdul Razak. Nombor metrik 1201613. Terima kasih diucapkan kepada para pembentang yang telah membentangkan dengan jelas berkenaan pengenalan definisi, faktor, implikasi dan pelbagai lagi berkenaan keruntuhan moral. Jadi, tibalah masanya untuk saya menyimpulkan dan memberikan cadangan yang telah diutarakan oleh responden-responden yang telah kami dapati. Sebagai rumusannya, hasil kajian ini dapat digunakan sebagai satu garis panduan dalam rangka strategi bagi menangani masalah keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden di Malaysia. Pelbagai cadangan yang telah diutarakan oleh responden mengenai strategi-strategi bagi menangani masalah keruntuhan moral dalam masyarakat pasca moden di Malaysia. Antaranya, pendidikan keibubapaan perlu diberkembangkan dengan cara yang lebih berkesan sehingga keupayaan pendidikan anak-anak dalam institusi keluarga dapat diperkemaskan. Amalan keibubapaan Islam hendaklah diperhatikan melalui bimbingan langsung dari masjid. Kelompok yang bermasalah di qaryah boleh dijadikan sasaran agar perbuatan negatif tersebut dapat dihindarkan sebelum ia membarah dalam kehidupan masyarakat di Malaysia. Selain itu, kempen mengenai kemasyarakatan haruslah sentiasa dipergiatkan dan disiarkan di siaran iklan televisyen dan YouTube agar mesej mengenai nilai perpaduan dan integrasi nasional dapat disampaikan secara berhemah, di samping dapat melakukan sesuatu yang berfaedah dan tidak membuang masa. Bak kata pepatah, sambil menyelam minum air. Di samping itu juga, pengarah atau produser filem-filem yang berunsurkan keganasan dan seks terutamanya perlu dipantau dan diambil tindakan oleh pihak yang bertanggungjawab agar setiap rancangan yang disiarkan sesuai untuk tontonan umum. Selain itu, rancangan-rancangan yang dapat membentuk jati diri dan kerohanian juga hendaklah diperbanyakkan untuk membentuk jati diri dan memperbaiki akhlak serta moral masyarakat yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur di Malaysia agar mudah diterima dan difahami oleh masyarakat kita. Justru itu, semua pihak haruslah bekerjasama untuk menghapuskan masalah sosial semakin meruncing ini. Remaja pada masa kini seharusnya lebih kuat dan mempunyai jati diri yang mantap supaya dapat mengawal diri dari gejala-gejala sosial dan aktiviti yang menyumbang ke arah keruntuhan moral. Sesungguhnya, remaja yang unggul dan berkualiti adalah remaja yang dapat membangunkan negara supaya lebih standing dan maju dengan negara-negara lain. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.